aslinya. Penting juga berkaitan dengan bab lagi mughaladah. Yang adik-adik kita tanya, kalaulah main dekat padang dan padang tersebut ada laluan anjing, betul? Laluan anjing selalu jalan kat situ. Kita pula main kat situ tak pakai slipper, kaki ayam. Macam mana Ustaz? Macam mana tuan-tuan? Pertama, melihat kepada environment, persekitaran tempat tersebut. Kalau dapati tempat tersebut memang ada ain-ain najis, ain-ain najis yang jelas, dan ain-ain najis tersebut masih lagi segar bugar, tak pecah-pecah dan sebagainya, maka kita yang berkaki ayam sengaja jalan di situ, sengaja jalan, wajib bersih. Dikira najis menghalang. Bukan najis dimaafkan tak? Kalau bulu dia ni sama. Bulu anjing. Bulu ni pembahasan ulama. Kalau dia bercerai, itu pembahasannya lain, dia dikira bangkai. Cuma yang menjadi isunya tentang najis, tentang bulu anjing ini adalah pada keringnya ataupun pada basahnya. Ini kena faham betul. Ini kena faham. Yang dimaksud kering ini, sebagai ulama menyebut, beratnya mengatakan tidak boleh memegang walaupun kering. Sebab apa? Sebab pertama, anjing ini lazim dia menjilat tubuhnya. Lazim dia menjilat tubuhnya. Maka daripada kesan jilatan tersebut, keringnya air liur anjing tersebut dikira najis. Wallah, yang hukmi, jelas, yang tidak nampak ainnya. Dan ulama menyebut yang menjadi salahnya apa? Kerana waktu itu kita memegang, walaupun dia kering, ditakuti tangan kita yang basah. Basah bukan makna basah dulu. Saya tanya, tangan ni perlu tak? Perlu. Maka satu zarah ini ulama menyebut cara pencegahan ni tidak guna. Terus kerana sebab-sebab yang mendatang. Dapat? Kecuali ada masyarakat jatuh longkang ni, tolong ambil kan? Tak apalah pakai tanah ni pun kan? Orang kena beli RM10 kan? Pakai tanah, cuci, settle. Tu habis lah satu badan. Ya. Okey, kenapa? Kan? Dah angkat sini, angkat belakang pula kan? Besar pula kawan tu. Hayuh. Okey, kenapa ulama-ulama kita menitik beratkan pembahasan tersebut? Kerana memang kajian saintifiknya yang air liur ataupun tubuh yang najis mughalladhah ini mengandungi kuman yang tak mampu tak mampu diatasi dengan benda lain kecuali tak. Itu statement faktanya. Dan biasanya orang yang tak jaga perkara ni, dia akan tengok kulit dia masalah dan sebagainya. Kerana apa? Tidak menjaga tahara, bersuci. Jelas? Ada kes yang kinzir buta dalam masjid. Macam ni? Ji? Ada kinzir buta dalam masjid. Babi hutan masuk dalam masjid tu. Ya. Betul. Banyak tu kan. Ni favourite kan ni. Sebahagian mereka terus tukar kapet. Ada yang sertu. Cuma kalau jalannya sahaja tidak nampak ain. Ni nak bahas yang tadi juga tu. Kalaulah kita tak pijak, kita tahu laluan dia hanya najis hukmi, kita tidak pijak ainnya, maka masih lagi dimaafkan kepada kita. Kalau sekadar lalu tak apa, main depan rumah kita hari-hari dia lalu. Macam pondok saya sebelah kebun getah. Memang favourite dia. Tengok tahi dia pun dah kenal kan, biji berry tu kan, kelompok. Kalau kita lalu saja di situ, adakah kita kena setiasa lalu balik kena sama? Begitu. Kalau betul terkena ain najis tersebut. Dan kalau dia berselerak dan kita sengaja lalu,
Macam ni? Dik? Baik, kalau dia lalu saja tak apa. Anjing lah. Kalau dia lalu saja tak apa. Kalau dia bawa najis dia, tu yang bermasalah. Nampak dia pijak cantik, dia tapak tu kan. Tu, ada tapak kaki dia. Kita pula sengaja pijak, kena basuh. Okey, yang dikata perlu basuh hukmi ini apabila nampak ainnya. Nampak? Kita dah nampak ain ni. Hilangkan ain, baru cuci hukmi tu, bekas tadi. Situasi adik ni tadi, ataupun situasi yang tempat dia lalu, ain tu tak ada. Dia lalu, hanya tempat itu saja yang kita kata tempat laluannya. Maka ain itu tak ada. Itu saya sebut tadi, kita kena perhatikan dulu ainnya ada tak ada. Kalau ainnya tak ada, kita lalu dimaafkan. Tengok kepada struktur keadaan. Kalau pecah najis tersebut berselera, dah nampak najis itu, pergi lalu juga, kena sama. Kalau dia lalu saja dia tak apa, dimaafkan. Ulang-alik kan. Macam mana? Air dulu meniti-niti, jangan pijak kat situ. Contoh ustaz, dia dah meniti-niti tak nampak kat mana, tu dimaafkan. Jelas? Kita dah nampak nitik-nitik ni, tahu kat situ tu kering pula kan, dia jadi hukmi, pergi pijak pula, kena basuh. Sebab kita tahu ainnya dulu, baru hukmi datang. Jelas? Jelas ke ni? Tak apa, tak nampak tak apa. Senang aku tutup mata je lah kan. Tak nampak, dia kata tak nampak aku tutup mata je kan. Maksudnya tidak disengajakan. Jelas? Tak apa, kita bahas yang ini dulu. Ain. Baik, itu tidak dikira. Kalau tapak kaki saja tidak dikira. Maksud tapak kaki tadi memang berserta dengan najis. Maksudnya dia pijak najis, tapak kaki tadi hasil kena dia najisnya. Itu benar. Kalau dia saja pijak je kan, kita dah buat simen, dia saja pijak, bertapak pula kat situ kan. Macam mana nak buang pengaladha ustaz kan, bukan main payah. Tak apa, dibenar. Maksud dibenarkan, dimaafkan. Jelas? Jelas ke? Ya. Kalau macam kata najis, macam isu dengan macam cuba baca kan, anak baca dah campur semua kan, hasil daripada yang pokok yang kita. Baik. Okey, ini furu'iyah dah. Dah furu'iyah, cabangan. Macam mana menggunakan pula najis yang telah diproses, itu menurut fatwa dimaafkan. Kerana tujuan-tujuan tertentu, seperti haramnya memakai najis haiwan di dalam makanan, tapi pakai baju boleh pula kan? Bukan cerita najis anjing saja, semua najis tak boleh pakai sebenarnya, tapi memang dipakai baju kerana ada manfaatnya. Cuma najis anjing yang khinzir ni panas. Kalau buat tanam mati pokok tu berada, dia kenal tu, pokok tu kenal, ni najis ni bukan main-main ni, panas aku, dia kata kan. Biasanya tak pakai lah. Kalau digunakan, adakah dimaafkan? Ya, dimaafkan. Sebagai ulama menyebutkan, kerana dia bukan lagi dibahaskan sebagai zat mutlak kepada najis tersebut. Jelas? Yang lain itu ada pembahasan. Sebagai contoh kulitnya, ni memang furu'iyah lah, tu bedah beza pandangan lah tu. Ada kata dah proses betul-betul, hilang dah segala, tak tahulah hilang macam mana, tak tahu kan? Dah boleh pakai. Yang cari nak pakai tu kenapa tu nak tanya? Kulit tu juga dah pakai, kulit banyak, kulit lain banyak kan? Begitulah. Kalau pembahasan secara fiqh itu masih ada khilaf ulama. Secara mutlak kita ambil pandangan-pandangan yang dahulu. Maksudnya ulama-ulama yang dahulu membahaskan secara zatnya memang haram. Jelas? Tu kami pun up to date tu di universiti pun tahu ada proses-proses tertentu. Tu kena menghormati teknologi sekarang. Secara zatnya yang kita menghukum ia adalah haram. Jelas? Sehingga datang fatwa ulama. Tuan-tuan, fatwa ni bukan diorang buat saja-saja tuan-tuan. Yang duduk bukan duduk kedai kopi punya orang.
Semua alim belaka tu. Jelas? Maka pengeluaran fatwanya itu diguna pakai di tempat kita. Jelas? Seperti kopi musang, kan? Kalau di tuak kan, apa nama dia? Luar. Sabar kan? Luar. Kopi luar, kopi musang. Kalau fatwa di kita haram, kerana dikira zat najis, keluar daripada tempat najis dan dikira zat najis, keluar bersama dengan najis. Kalau ikut di Indonesia, pembahasan juga dalam matlak ada. Kerana bijirin tadi tidak hadam, maka dikira suci. Ada pembahasan kedua ni. Dan sama macam mana nak halal pergi Indo minum. Halal pergi tidak. Pembahasan ulama menghormati pada fatwa setempat. Itu dikira sebagai khilaf. Kedua-dua ijtihad dapat pahala. Kata Nabi, ijtihad yang betul 2 pahala, ijtihad yang salah 1 pahala. Itu dalam hadis Nabi yang sahih. Jelas? Tu mughaladah banyak ni kan, pembahasan mughaladah ni. Nanti dia akan masuk balik tempat dia. Baik, kalau di dalam Matlaq Dhabbain, Syekh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullah ta'ala menyebutkan pembahagian najisnya kepada 2 yang lebih jelas lagi. Pertama disebut dengan ain najis, ataupun kita sebut najis aini. Ain, takrifan kita dah sebut, ain bermaksud mata. Ainul mardiyah, ain al-mardiyah itu kalau di riwayat, bukan tajuk lagu itu riwayat dunia je lah. Riwayat akhiratnya, ainul mardiyah itu nama bidadari syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ain kalau dibahas di sini adalah yang nampak jelas pada mata zahir, itu nama ain. Sebab itu disebut ain. Jelas? Itu pertama. Yang kedua, hukmi. Najis itu dihukumkan dia. Hukumkan dengan makna apa? Kerana bekasnya ada, maka dihukum dia sebagai najis. Itu takrifan dulu. Kata Syekh Ismail Al-Fatani dalam kitabnya, terus masuk cara menyucikan ain najis. Dia tak ada mughaladah, tak ada, terus cerita yang ini. Cara menyucikan ain najis itu jika ianya mempunyai ain, masih ada lagi bekasnya, hendaklah dihilangkan ainnya. Bagaimana hilang ainnya itu? Iaitu hilang rasa, warna dan baunya. Itu asas dalam hilang najis. Kita dah sebut sebelum ni. Ingat lagi? Kita ulang balik. Ini lebih detail. Bagaimana nak hilang najis? 3 benda kena hilang. Pertama, bau. Yang kedua, warna. Yang ketiga, rasa. Rasa bagaimana? Setai Ustaz. Rasa bukan dengan lidah, brother. Itu makanan. Najis dirasa dengan tangan. Saya kena sebut sebab di wilayah ni pernah berlaku mandi jenazah. Ustaz mengajar pun tak jelas betul-betul mungkin. Dah jelas betul tak faham, kan? Kena rasa najis tu, tekan perut dia. Rasa najis tu ada tak ada. Kena pastikan betul-betul tak ada. Kalau tidak, tak sah mandi jenazah. Kawan pun risau tak sah mandi jenazah. Dia pula first time diangkat sebagai pemandi jenazah, kan? Waktu itu dia pun rasa pakai lidah dia. Tak ada lah rasanya. Bukan gitu, pakai tangan. Dan semua orang tahu bagaimana najis itu sifatnya. Tak boleh cerita, semua tahu, Alhamdulillah. Itu pertama. Jika tertinggal rasanya, tinggal rasa tu, ada lagi, cuci ada lagi, tidaklah dimaafkan kecuali uzur daripada hilangnya. Maksud dia apa? Uzur kita, kalau tidak dapat menghilangkan rasa tersebut semampu boleh, tapi tidak hilang,
maka dikira kita sebagai orang yang uzur daripada menghilangkan najis tersebut. Seperti tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu. Biasanya dapat hilang, biasanya. Tapi punya cerita dia lah. Kalau ulama kata tak boleh hilang juga, tak boleh hilang, ada ukuran dia. Sampai kena potong dulu baru hilang najis itu. Kena potong dulu baru hilang, itu dimaafkan. Ada ke macam tu? Kalau ada nanti bagi tahu saya. Saya nak buat contoh. Tak ada contoh kat kitab pun tak ada lagi. Biasanya hilang. Kalau rasanya tak hilang juga, kena sampai tahap, oh ini kalau potong boleh hilang, okay, baru dia dimaafkan. Last, selagi boleh hilang, hilangkan. Susahlah ustaz. Untuk kita lah, bukan untuk Allah. Najis tu kat kita, bukan pada agama, pada Allah, pada kita. Kalau kita tak cuci, tak bersihkan rasa dia, kita lah rasa najis tu. Jelas? Yang kedua. Yang ketiga, jika tertinggal warna atau baunya, yang sukar dihilangkan sekira-kira jika digosok 3 kali. Paling kurang sekira-kira itu maksud musannif paling kurang 3 kali. Paling kurang 3. Macam mana 3 kali? Itu sekali. 1, 2, 3 kan? Walaupun serentak digosok 3 kali, itu dikira sekali. Maksud sekali tadi apa? Diangkat tangan, cuci, angkat balik. Itu nama dia, takrif dia. Dapat? Saya nak pakai yang tu, pakai sendiri. Takrifan dia kena begitu. Dapat? Cara dia kena begitu. Sebab orang sekarang ni ramai yang lebih pandai ni. Dia kata, tak boleh ustaz tu. Ini ulama yang sebut ni lebih selamat. Maksud dia cuci, angkat dulu. Tengok, oh tak hilang, cuci balik. Bukan 1, 2, 3. Tak hilang pun, memang tak hilang lah brother. Kalau macam tu, faham? Cuci, angkat. Begitu dilihat. Dengan air juga tidak hilang, adalah dimaafkan suci tempat tersebut. Jelas? Taik tu memang lama betul dah. Dah kurun 7 keturunan kat situ. Susah nak hilang. Katakan. Dan bau dia kekal. Dulu, kini dan selamanya. Kenal lah bau tu. Macam nak buat? Tak apa, dimaafkan. Kalau sudah diikhtiar hilangnya. Jelas? Dapat? Dan yang keempat, jika tertinggal warna dan baunya pada satu tempat dari satu jenis najis, wajib dihilangkan keduanya, kecuali uzur daripada dihilangkan sekira-kira tidak dapat dihilangkan kecuali dipotong bahagian terkena itu, maka dimaafkan. Peningnya ayat orang lama apa benda cerita sebenarnya ustaz? Jika tertinggal warna dan baunya pada satu tempat dari satu jenis najis, maksud satu jenis najis ini ada satu jenis sahaja, wajib dihilangkan keduanya. Kedua ni tadi apa? Yang ada pada diri najis tersebut. Maksud dia kena hilang juga. Kalau tak dapat uzurnya di kawasan tersebut, masih lagi tertinggal, baki yang lainnya, mana yang mampu dicuci, cuci. Baki tadi tak mampu nak cuci dah, memang tak boleh hilang, terlampau banyak dan sebagainya. Sekurang-kurangnya cuci sebahagiannya. Dapat? Satu tempat nak semayang, kita tahu tempat tu kotor semua. Macam nak buat cuci bahagian tempat semayang aja lah. Nak cuci satu tu berat berada kan? Satu rumah nak cuci tak boleh. Bersih di kawasan kita sahaja. Nas, caranya saya dah sebut dulu, bawa sejadah siap-siap. Jalan jauh bawa sejadah, bawa kain. Siap-siap bawa dah. Ini tunggu RNR juga. Ya. Kalau beli rumah daripada non-Muslim yang bela anjing juga, iya, sebaik-baiknya begitu. Okey, sebahagian kata tidak. Kerana pertama, ain tadi kita bahas tadi, kita tak nampak ainnya secara mutlak, tapi kita tahu ada tak ain tu? Tahu.
tahu ada anjing kat situ, kita tahu. Dan mengikut kepada jiwa. Kita ambil jiwa lah. Sebab beramal ni hukum banyak, kan? Ikut jiwa kita nak amal macam mana. Kalau jenis lebih kurang, lebih kurang. Kalau jenis betul-betul nak suci, memang betul-betul nak suci, lebih baik sertu semua. Itu lebih baik. Yes? Ha. Kereta macam mana pula? Ya, macam mana nak buat? Yang terbaik tukarlah kita lain. Kalau tidak, kita kembali pada qaul itu. Kalau tidak tahu ainnya di mana, dimaafkan. Kita tak tahu, kan? Dan mesti dia pergi semua tempat punya, kan? Dan kita tak nampak ainnya, dia tak berak, tak nampak ainnya, maka dimaafkan. Cuma kita tahu ni, hati itulah gamak tak gamak nak duduk tu. Kalau okey-okey je, jelas. Kita tak nampak ain, tak apa, dimaafkan. Sebab tu ada dua qaul. Ada kata tak perlu sertu. Saya tanya dengan pesyarah-pesyarah saya, dia kata tak perlu sertu. Sebab pertama, bukan belaan tadi memang ada time itu, cuma dibersihkan itu bagaimana. Kalau rumah dia special lagi lah, kena sertu sebab najis tu takut dikeliling, kita tidak tahu mana tu. Kalau dalam kereta ni boleh lah, kalau kita nak kata dimaafkan itu lebih. Tak biasalah kalau orang nak benar anjing ni berak dalam kereta, ataupun nak buat yang tidak sepatutnya. Jelas? Dapat ke? Mak? Jawab. Paling baik belilah dengan yang tak bela, kan? Lain? Ada soalan yang ini ain? Ada? Jelas? Hukmi. Sikit lagi, hukmi. Baik. Pembahasan menurut Matlab Ubardai dibahas balik kepada mukhafafah. Ini info tambahan. Air kencing kanak-kanak lelaki yang tidak makan dan tidak minum selain daripada susu ibunya secara mengenyang dan sebelum cukup 2 tahun. Cara menyucinya hanya dengan dipercikkan air di atasnya sekira-kira rata. Ini lebih detail lagi. Dan bagaimana? Setelah dilapkannya sehingga tidak ada basah yang bercerai daripadanya. Ini tanda nak tahu suci. Genjis, tahu tempat tadi. Genjis ni bukan maksud dia kencing, kita datang genjis. Itu tambah air kencing, kan? Hilang air kencing tu dulu. Ada umpam macam tu, datang-datang ni mutawasitah, muhafafah, genjis. Hilang air kencing tu dulu, kan? Hilang dulu. Dah bersih, bau genjis. Bau ke? Genjis kawasan tersebut. Dan kalau kita lap kering, dapati di kawasan tersebut air genjisan tadi tidak bercerai daripada tempatnya. Dapat? Pertama, sama ada najis tersebut tidak bercerai pada tempatnya, tu kita dah lap dah, tak datang dalam pembahasan ni. Bila kita renjis, air tadi kita lap, tidak berselera air tersebut di kelilingnya, maka telah dianggap tempat tadi suci. Jelas? Tak perlu mengalirkan air. Kalau tak suka kena alirkan air mutlak. Yang ni genjis sahaja. Ini anak budak, bapak budak tak boleh, bapak budak tak boleh genjis saja. Ingat hilang dulu baru genjis. Dapat? Anak kencing kanak-kanak perempuan dan khunsa, dia duduk di mana? Dia duduk di mutawasitah. Senang, kan? Muhafafah satu je. Duduk mutawasitah, tak kamu alaghah pula. Mutawasitah walaupun khunsa. Jelas? Ni pembahasan ulama. Baik, saya tengok ni relevan tak? Okay, ni dah bahas. Baik, ni dah bahas. Okey, mughalaghah. Ni info tambahan, info tambahan. Cara menyucikan najis anjing, babi dan keturunan salah satu daripadanya, keduanya ialah dengan membasuh sebanyak 7 kali. Salah satu daripadanya dengan air tanah. Ni tadi pembahasan basic. Jika dibasuh di dalam
air yang mengalir lagi keruh. Maksudnya apa? Air sungai yang keruh air dia, keladak tu macam air teh. Basuh dalam tu macam mana? Sah tak? Kita baca. Adalah memadai bila lalu ke atasnya sebanyak 7 kali pengaliran walaupun tanpa menggunakan tanah. Jelas? Itu lagi mudah. Nampak je air teh tu pakai. Ini air yang bersih, bukan longkang belakang rumah kita. Oh, itu campur macam-macam tu. Ini yang betul kita yakin bersih. Bukan Sungai Kelang berada. Kena lihat tempat dia. Ada juga mengatakan sah kerana air tadi mengalir. Air tadi mengalir. Longkang tidak. Sebab dia lebih banyak daripada benda yang sungai je. Consider lagi. Walaupun Ustaz, adik saya ada dengar pandangan kata boleh terpulang. Kalau menurut kami yang mengaji, yang ambil pada guru-guru kami, ya, sebatas mengalir itu yang terbaiknya adalah kita yakin pengalirannya. Ialah bersih kat kita kan, bukan kat orang, kat kita. Kalau air tadi memang bercampur dengan tanah, tak perlu campur lagi. Habis air mutlak yang 6 macam mana Ustaz? Semua-semua tanah dibenarkan kerana bersih. Jelas? Kemudian jika air najis mughaladzah tidak dapat dihilangkan melainkan dengan 6 kali. 6 kali dah basuh. Itu pertama. Kemudian 6 kali basuh tak hilang najis itu. Macam mana nak buat? Disebutkan oleh para ulama ditambah air mutlak itu 6 kali. Bukan 7 6 kali. Satu tanah 6 kali air mutlak, basuh 6 kali tak bersih, tambah lagi 6. Kalau tak bersih lagi Ustaz, sampai bersih berada. Sampai bersih. Cuma angkanya disebut oleh para ulama sebaiknya 6 kali. Basuh 5 kali. Dah bersih dah ni. Habiskan 6. Kerana ini disebut di dalam riwayat. Jelas? Dapat? Sekali alih. Sekali angkat satunya tu, terus sekali alih dulu. Dapat Bukan satu tu 2 kali sekali kan. Tak, sekali. Dapat Dan yang terakhir, jika najis mughaladzah terkena pada bumi yang mengandungi tanah, tidak wajib salah satu daripada 7 kali basuh itu dengan air tanah mengikut pendapat yang al-sah. Al-sah dengan makna apa? Yang al-sah lagi takkid. Kalau najis memang kat tanah dah, jiwa pakai air mutlak. Jelas? Kalau kat tangan tak boleh. Asal kita kan tanah. Itu lain pembahasannya lain tajuk cerita dia tu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Jelas? Ya, Dik. Terbijak. Okey, kalau dia najis muhaffafah, bersihkan genjis. Kalau mutawasitah, bersihkan sampai hilang bau, warna dan rasa. Kalau mughaladzah, sama. Macam mana sama? Air tanah sekali, air mutlak. Jelas? Sehingga hilang najis tu. Jelas? Pertama hilang dulu, kena ingat tu. Ramai saya jumpa macam tu tau. Lagi ambil tauliah imam, kita jadi panel kan. Macam mana nak hilangkan najis contoh? Najis dulu. Hilang dulu air tu. Hilang dulu. Baru kadang depan kita kok-kekok kan. Kena hilang dulu najis. Lain? Jelas? 2 minit lagi. Ya. Ya Pak. Serius soalan tu, nampak serius soalan memang. Kalau dia ngompol Ustaz. Kalau dia ngompol, dia kencing malam, tidur kat tilam. Macam mana kadar dia tu? Kadar yang mana Pak? Kadar bersihnya tu. Baik, kalaulah dia pada tempat tilam kita, macam mana nak hilang? Pertama kena angkat, bersihkan dia.
bersihkan. Contoh dia dah atas 2 tahun ya, dah minum susu selain pada ibu dia, kita dah tahu dia mutawassitah, maka perlu alirkan air mutlak. Dengan kita yakin, kita yang alir kita yakin, kena bersih tempat tersebut. Nas, bersihkan tempat tersebut, kemudian jemur macam biasa sehingga hilang bau, warna dan rasa. Kadar tidak ada. Kalau tempuk tu nampak, cantik lagi berada, tu kena hilang dulu. Jalan selamat macam mana jalan selamat? Pertama buang, betul. Yang kedua, ya, lapikkan dia. Habislah tebal tilam kan. Kenapa lapik banyak ni? Kencing banyak punya kat bawah. Angkatlah basuh. Angkatlah basuh. Last. Dapat ke bang? Lain? Ya. Baik. Bukan orang tu, kedai tu sekali kena sama. Tak perlu sama. Tak perlu sama. Itu pembahasan fatwa. Diproseskan tu tidak lagi zatnya. Pegang tak ada masalah tu. Jangan pegang. Macam ni babi punya. Tu diproses tak apa. Sebab dia bukan zat asal dia. Tu kalau barang proses. Jelas? Dapat? Yang pegang nak tengok je. Sama je dia, sama je. Ustaz pun dah pegang lah, dah kasi. Sama je, licin dia sama dengan krokodil. Sama. Krokodil sama. Lain? Jelas? Muslimat ada? Baik. Minit. Jelas? Semoga Allah beri kita kefahaman lagi sini. Baik, ya. Okey, mengalir dia je soalan dia. Macam mana yang dikira mengalir tu ustaz? Okey, sebaiknya dicelup. Contoh ni sungai kita celup. 1 2. Macam cuci baju kan, nak tahu ada air sabun ke tak kan? Kan kena kan? Ke biar je. Biar je besok tak. Dia tengok. Diangkat itu ikhtiar kita 7 ke 6 kali. Ataupun 7 kali. Kalau dia air tanah terus rendam 7 kali. Nampak air coklat je kan kat sungai tu cantik. Tak payah cek tanah. Terus celup 7 kali. Kalau kita yang pengamal terus terjun dalam. Settle. Boleh. Dia benar. Perlu tak angkat 7 kali begitu? Okey, yang sebaiknya begitu. Sebaiknya begitu. Kalau kaul membasuh tubuh ini, dia ada kemudahan kerana pada tubuh. Kita yakin kita dapat rasa hilang tu. Kan dapat rasa kan? Dah hilang lah dapat rasa. Kat kain tak dapat rasa. Melainkan kita kena pegang dia. Betul? Pada tubuh tanpa pegang pun dah rasa dah. Maka kaul ulama menyebut sehingga yakin bersih. Pun boleh. Boleh juga. Diangkat air tu. Dah boleh terjun bang kan? Terjun je lah bang. Takut hanya tempat lain tu. Tiba-tiba tempat lain. Terus pergi sungai lain Jelas ke? Dapat ke? Tanah. Ya, kena cair tanah, campurkan, kemudian baru kita bilaskan airmu. Jelas? Ni. Lain? Dapat? InsyaAllah. Kalau tak ada apa, kita jumpa 2 minggu lagi. Semoga Allah beri kefahaman kepada kita. Nampak senang, nampak, tapi inilah perkara yang mengesahkan solat kita. Orang yang mengetahui inilah mereka yang menjaga solatnya. Orang yang mengetahui najis, mereka menjaga solatnya. Kerana apa? Orang yang tidak tahu tentang najis, bagaimana solatnya, bagaimana keadaan kualiti solatnya, maka di sinilah bezanya mereka yang musalli dengan tidak musalli.
Musalli, mereka yang solat, mereka kena tahu. Jelas? Wallahu a'lam. Yang baik semua daripada Allah, yang buruk pada nafsu amarah, kelemahan saya. Apa yang kita dengar hari ini, semoga Allah beri kekuatan pada kita, sama-sama kita dapat amalkan, ambil akibat dan sampaikan insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.